Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Amma ba'du. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati lagi dikasihi Allah, anda bersama dengan saya Ustaz Muhammad Hafiz bin Mansur dalam rancangan Motivasi Pagi terbitan Hajjah Mazlina Ismail. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah? Macam mana pada pagi ini, hari Isnin 23 Mei bersamaan dengan 22 Syawal 1443 Hijriah. Saya yakin dan percaya ramai yang sedang memandu, memulakan perjalanan untuk menuju ke tempat kerja ataupun ada yang telah sampai ke tempat kerja. Moga-moga kehidupan kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cuti hujung minggu tuan-tuan? Saya yakin juga dan percaya dipenuhi dengan program ziarah menziarahi rumah terbuka yang masih hangat lagi tuan-tuan ya. InsyaAllah moga-moga silaturahim sesama kita umat Islam terus kita dapat hubungkan, dapat kita eratkan, memperkuatkan ukhuwah Islamiah sesama kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kurang lebih Syawal akan meninggalkan kita dalam masa 7 hari sahaja lagi tuan-tuan. Hari ini dah 22 Syawal, masih sempat lagi bagi siapa yang belum memulakan ibadah puasa sunat 6. Ayuh kita mulakan, tidak hari ini, esok, untuk memulakan ibadah puasa sunat 6. InsyaAllah moga-moga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, kita masih membicarakan berkaitan dengan istiqamah selepas Ramadan. Saya tertarik tuan-tuan bila kita menziarahi, mengunjung dalam Syawal ini, terutamanya bila kita ziarah orang-orang tua tuan-tuan. Bila kita ziarah orang-orang tua ataupun kita ziarah sahabat handai kita, tuan-tuan, bila kita tanya kepada mereka ni kan, macam mana ya pakcik, kalau kita ziarah orang-orang tua kita, pakcik-pakcik boleh masih kuat lagi beribadat. Alhamdulillah, kita tengok dia tarawih yang lepas macam mana, kalau tanya-tanya dengan dia, Alhamdulillah masih maintain 20 rakaat, masih kuat lagi. Dan subuhnya masih berjemaah lagi. Walaupun dah Syawal dia yang ke-22 ini, ibadatnya, momentumnya kekal sama je. Macam mana mereka boleh istiqamah kekal macam itu tuan-tuan? Salah satu jawapan yang selalu saya dengar lah, dia kata, Ustaz, dia kata, kita ni kan dah nak mati. Bila dah nak mati ni, inilah amalan yang kita nak bawa. Kan, tak ada apa dah, dia kata. Inilah amalan yang kita nak bawa. Kan, jaga semayang kita, baca Quran kita, amal soleh kita, berjemaah kita. Inilah apa yang kita nak bawa. Sebab apa? Dah nak mati dah Ustaz. Umur dah berapa? Umur dah 60, umur dah 70. Ada subsidi dah Allah bagi. Tak lama saja lagi. Jadi sebenarnya dengan mengingati mati itu menjadi asbab seseorang itu akan terus istiqamah di atas kebaikan. Zikrul maut tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah, dengan sebab mereka ini ingat kepada hari kematian,
maka mereka akan terus konsisten dan istiqamah dengan amal-amal soleh. Bukanlah orang tua saja, tetapi orang-orang muda pun. Tetapi bila mereka melihat kehidupan masa depan itu dengan kematian, maka mereka tidak akan sia-siakan masa muda mereka dengan menanti masa tua. Kerana apa? Kerana mati itu tidak mesti tua. Mati itu tidak mesti tua. Dan mereka yang muda juga, mereka yang ada keinsafan ini, mengingati mati, dia akan terus beramal dan istiqamah dengan kebaikan. Mereka tidak tunggu waktu sakit. Kerana apa? Sebab sakit itu bukanlah tanda untuk mati. Ada orang tak sakit pun boleh mati. Ada yang mati mengejut. Maka dengan zikrul maut, dengan ingat kepada kematian itu, menjadikan seorang itu orang yang sentiasa istiqamah dengan amal-amal kebaikan. Sama ada amal kebaikan itu amal-amal kebaikan dalam kehidupan duniawinya ataupun yang menuju kepada ukhrawi. Hatta kalau dia bekerja pun, dia ingat akan kematian, maka dia takut nak makan rasuah. Kerana apa? Rasuah ini tempatnya di neraka. Dia takut nak makan riba, kerana riba ini tempatnya di neraka. Dia takut nak menipu, menzalimi hak orang lain, kerana menzalimi orang lain juga tempatnya di neraka. Maka dengan dia mengingat akan kematian, pembalasan hari kematian, maka menjadikan seseorang itu akan sentiasa istiqamah dalam kebaikan dan kebaikan. Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang zikrul maut ini sebagai satu kunci untuk kita terus istiqamah dengan amal kebaikan, sehingga kan kita lihat bagaimana sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, sehingga kan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia mengukir di cincinnya. Kalau kita pernah lihat cincin Muhammad Rasulullah, jadi para sahabat ni juga mereka ada cincin-cincin yang mereka pakai, mereka ukir. Di antaranya Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia ukir di cincinnya, kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah dengan kematian itu bagiku sebagai satu peringatan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dengan mengingati mati membuatkan manusia akan rajin beramal di dunia ini, kerana mereka akan yakin bahawa segala amal kebaikan mereka akan memberi faedah kepada mereka setelah mereka mati nanti. Dengan mengingati mati juga manusia akan meninggalkan segala maksiat, kerana mereka yakin segala maksiat yang dilakukan di dunia ini akan mendapat balasan Allah di akhirat nanti. Dan dengan mengingati mati juga akan menyebabkan manusia itu akan segera bertaubat dari segala kesalahan yang telah mereka lakukan. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengetahui bilakah masanya dan di tempat manakah nyawa kita akan dicabut oleh malaikat maut. Jadi hadirin tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, inilah antara kunci untuk kita terus istiqamah dengan kebaikan, iaitu dengan kita sering mengingati akan kematian. Bukanlah dengan kita ingat mati itu kita akan jadi orang yang orang kata duduk diam je beribadat. Tidak. Tetapi orang yang mengingati mati ini, inilah orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang penuh dengan berintegriti. Kerana apa? Mereka melihat akan apa yang dia buat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, moga-moga sedikit perkongsian pada pagi ini memberi manfaat dan pedoman untuk kita bersama, agar kita sentiasa istiqamah dengan amal kebaikan yang kita buat. Dan kita ingat, apa yang kita buat di dunia ini tidak akan ada satu pun yang terlepas daripada perhitungan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil kebaikan ataupun kejahatan yang kita buat, walaupun sebesar biji sawi, ianya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.